Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar sekalian. Pada sesi kali ini kita akan menyentuh elemen tata bahasa di dalam unit yang kelima bagi kursus Bahasa Arab tahap 1. Bagi tata bahasa di dalam unit ini kita akan menyentuh topik ad-dhamairu al-munfasilatu lil ghaib yang bermaksud kata ganti nama diri yang terpisah untuk diri yang ketiga. Jadi para pelajar sekalian, pada pelajaran yang lepas kita telah menyentuh sebenarnya topik kata ganti nama diri ini. Dan pada kali ini kita akan menyambung lagi perbahasan tentang topik kata ganti nama diri ini. Namun pada kali ini kita hanya akan menumpukan perbincangan kita tentang kata ganti nama diri terpisah bagi diri yang ketiga. Jadi di dalam bahasa Melayu, kata ganti nama diri bagi diri yang ketiga ini selalu yang kita gunakan adalah dia dan juga mereka. So, ini adalah dua jenis kata ganti nama diri yang sering kita gunakan di dalam bahasa Melayu. Dan ini adalah kata ganti nama diri yang ketiga. Okey. So, kenapa dia dan mereka ini tergolong ataupun dinamakan sebagai kata ganti nama diri yang ketiga? Kerana dia dan mereka ini adalah individu ataupun orang yang tidak hadir di dalam perbualan yang berlaku di antara kata ganti nama diri yang pertama dan kata ganti nama diri yang kedua. So, secara lebih mudah untuk kita fahami, saya, pensyarah kamu, Dr. Muhammad Taqiyuddin ini adalah kata ganti nama diri yang pertama. Jadi saya menggunakan kata ganti nama diri saya, perkataan saya itu. Kemudian kamu semua, iaitu para pelajar yang sedang mendengar penjelasan saya ini, adalah kata ganti nama diri yang kedua menggunakan perkataan kamu ataupun awak. Jadi saya dan kamu adalah dua kata ganti nama yang berbeza. Saya kata ganti nama yang pertama dan kamu kata ganti nama yang kedua. Kita bersama berbicara, berbincang, bercakap, berinteraksi antara satu dengan yang lain tanpa dihadiri oleh kata ganti nama yang ketiga. Jadi kata ganti nama yang ketiga ini adalah individu ataupun orang yang di luar daripada dua pihak yang sedang berbual, sedang berinteraksi. Maka orang ataupun individu yang tidak bersama-sama dengan kita pada hari ini kita katakan sebagai orang yang ataupun pihak yang ketiga yang tidak bersama dengan kita. Maka pihak yang ketiga ini kita rujuk ataupun kita memanggil mereka dengan kata ganti nama yang khusus, iaitu dia ataupun mereka. Okey. Jadi inilah yang perlu kamu fahami dan perlu kamu kuasai berkenaan dengan konsep kata ganti nama yang ketiga dan apa yang membezakan antara kata ganti nama yang ketiga berbanding dengan kata ganti nama yang pertama dan kedua. Okey. Jadi begitulah penjelasan tentang konsep kata ganti nama diri yang ketiga yang melibatkan perkataan dia dan juga mereka. Okey. Sekarang kita lihat pula bagaimana bentuk kata ganti nama diri yang terpisah bagi diri yang ketiga di dalam bahasa Arab. Jadi
sebelum kita melihat perkataan-perkataan kata ganti nama diri yang ketiga di dalam bahasa Arab ini, perlu untuk saya ingatkan sekali lagi, apakah ciri kata ganti nama diri di dalam bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab, kata ganti nama diri ini adalah tergolong dalam golongan perkataan isim ataupun kata nama. Dan kata nama di dalam bahasa Arab ini pula memiliki sekurang-kurangnya 2 ciri yang kamu semua perlu fahami dan perlu hafal sebaiknya. Yaitu yang pertama, kata ganti nama ataupun isim ini memiliki jantina. Okey, dia memiliki jantina. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Lelaki di dalam bahasa Arab kita panggil mudzakkar. Manakala perempuan di dalam bahasa Arab kita panggil mutsanna. Okey, ciri yang kedua adalah ciri bilangan. Maksudnya, kata nama di dalam bahasa Arab ini mestilah mempunyai ciri bilangan. Adakah kata nama itu bilangannya untuk satu orang ataupun satu objek yang kita panggil di dalam bahasa Arab sebagai mufrad, ataupun untuk 2 orang ataupun 2 objek, atau di dalam bahasa Arab kita panggil al-mutsanna, ataupun kata nama itu merujuk kepada untuk 3 orang ataupun ramai, atau 3 objek ataupun banyak. Ini di dalam bahasa Arab lebih dikenali sebagai jamak. Jadi ini adalah 2 ciri yang dimiliki oleh kata nama di dalam bahasa Arab, dan termasuklah di dalam antara kata nama di dalam bahasa Arab ini adalah kata ganti nama. Okey. Sekarang kita lihat bagaimana perkataan kata ganti nama di dalam bahasa Arab ini terbentuk berdasarkan jantina, ciri jantina dan juga bilangan. Okey, kita tengok di sini. Jadi, seperti yang terpapar pada jadual itu, okey, kita tengok yang pertama, untuk diri orang yang ketiga bagi lelaki. Lelaki, M di sini ni merujuk kepada maskulin. So, ini basically adalah lelaki. Okey, kita tengok lelaki terlebih dahulu. Untuk kata ganti nama diri yang ketiga bagi lelaki dan bilangannya adalah merujuk kepada seorang ataupun mufrad, tunggal, kata ganti nama diri yang kita akan gunakan adalah huwa. Huwa apa maksud dia? Dia. Kemudian, untuk perkataan kata ganti nama diri yang ketiga bagi lelaki tapi merujuk kepada bilangan 2 orang, perkataan yang kita gunakan adalah huma. Apa maksud huma? Mereka. Mereka. Okey, kemudian perkataan kata ganti nama diri yang ketiga bagi lelaki namun merujuk kepada ramai lelaki ataupun lebih daripada 3 orang ataupun ramai lebih daripada 3, perkataan yang kita gunakan adalah hum. Apa maksud hum? Mereka juga. So ini adalah 3 perkataan kata ganti nama diri yang ketiga yang digunakan khusus untuk lelaki sahaja. Tidak boleh digunakan untuk perempuan. Dan setiap perkataan ini digunakan berdasarkan bilangan kata ganti nama diri itu sendiri. Kalau kata ganti nama diri itu merujuk kepada individu, seorang, maka yang kita akan gunakan mufrad lah, huwa. Jika individu ataupun orang, jumlah orang lelaki yang digunakan, yang kita hendak rujuk adalah 2 orang, maka kita akan gunakan huma. Dan yang terakhir, apabila orang ataupun individu yang hendak dirujuk itu adalah 3 orang ataupun lebih, ataupun kita katakan ramai, maka kata ganti nama diri yang ketiga yang akan kita gunakan untuk kumpulan lelaki itu
adalah hum. Okey. So kemudian kita beralih kepada kata ganti nama diri yang digunakan untuk perempuan. F ini feminine. So ini adalah perempuan. Okey. Untuk kata ganti nama diri perempuan yang digunakan untuk merujuk kepada satu orang perempuan ataupun satu objek sahaja, maka kita gunakan perkataan hiya. Apa maksud hiya? Dia. Okey. Untuk dua orang pula kita gunakan huma. Sama dengan untuk lelaki huma. Apa maksud huma? Mereka. Kemudian untuk ramai perempuan, kata ganti nama yang kita gunakan adalah hunna. Apa maksud hunna? Sama juga mereka. Jadi di sini apa yang kita boleh fahami adalah kita dapat fahami bahawa kata ganti nama diri yang ketiga terpisah yang digunakan untuk lelaki dan perempuan ini adalah sebanyak 6 perkataan. Okey? Ada 6 perkataan semuanya. 6 perkataan. Kenapa di dalam bahasa Arab mempunyai 6 perkataan kata ganti nama? Ini disebabkan oleh 2 ciri tersebut. Disebabkan ciri jantina, okey, dan yang kedua disebabkan ciri bilangan. Okey, jadi para pelajar sekalian, kamu semua kena hafal semua perkataan kata ganti nama diri yang ketiga ini, dan seterusnya kamu kena bezakan manakah perkataan yang digunakan untuk lelaki, manakah perkataan yang digunakan untuk perempuan, manakah perkataan yang digunakan untuk mufrad ataupun seorang, untuk dua orang ataupun musanna, ataupun untuk ramai iaitu jamak. Setiap perkataan-perkataan ini perlu dikuasai. Okey? Jadi itulah yang perlu untuk kamu fahami di dalam topik tata bahasa ad-dhamairu al-munfasilatu lil ghaib. Okey? Jadi selepas ini kita akan melihat pula bagaimana latihan-latihan pengukuhan tentang topik ini, yang mana di dalam latihan tersebut kamu akan diuji sejauh mana kemampuan kamu mengaplikasi kata ganti nama diri yang ketiga di dalam membina ayat bahasa Arab yang gramatis. Para pelajar sekalian, kita terlebih dahulu lihat latihan 5.4 di sini. Okey. So, kalau kamu lihat di sini, ini adalah contoh aplikasi bagaimana menggunakan kata ganti nama diri yang ketiga dalam bentuk yang terpisah. Okey. Di dalam ataupun menjadi sebuah ayat yang gramatis, ayat bahasa Arab sudah tentunya lah. Okey. Jadi formula ataupun cara untuk kamu mengaplikasikan kata ganti nama diri ini di dalam ayat bahasa Arab yang gramatis adalah sama seperti pelajaran yang lepas, iaitu kita katakan jika kata ganti nama, okey, kita tengok di sini sama-sama. Jika kata ganti nama di sini merujuk kepada kata ganti nama yang ketiga lah. Okey, jika kata ganti nama berfungsi sebagai subjek, iaitu topik, dan suatu kata nama ataupun isim yang lain berfungsi sebagai predikat. Apa itu predikat? Penerang. Maka apa peraturan tata bahasa yang perlu dipatuhi? Maka kata nama predikat tersebut mestilah serasi. Ini dia punya kata kunci, serasi. Dengan apa? Dengan kata ganti nama diri dari segi yang pertama, jantina dan bilangan. Okey. So, kalau kita tengok daripada contoh ini, semua contoh-contoh yang diberikan ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana
kata ganti nama diri yang ketiga ini, yang berada di hadapan ini, menjadi topik kepada ayat-ayat yang mudah ini. Okey, jadi kita cuba tengok satu persatu. Okey, kita cuba tengok satu persatu. Dan ini sudah tentulah menjadi satu bentuk ulang kaji buat kamu semua. Sekiranya ada di kalangan kamu, wahai para pelajar sekalian, yang mungkin masih lagi bingung ataupun tidak dapat mengikuti penerangan ini, bolehlah merujuk kepada rakaman pelajaran unit 4 tata bahasa yang sudah kita buat, sudah kamu pelajari sebelum ini untuk menambahkan kefahaman kamu, dan setelah itu barulah kamu boleh kembali merujuk semula video penerangan tata bahasa unit 4 ini untuk kamu mendapatkan kefahaman yang lebih baiklah. Okey, kita sambung. Jadi contohnya untuk ayat yang pertama ini. Okey, huwa talibun. Apa maksud talibun? Pelajar. Huwa dia. Okey, jadi huwa di sini adalah kata ganti nama diri yang ketiga. Di sini peranannya adalah topik ataupun kita kata dia adalah subjek. Okey, kemudian kata nama yang datang selepasnya adalah talibun. Talibun ini berperanan sebagai predikat ataupun penerang kepada topik. Okey. So huwa talibun bermaksud dia adalah seorang pelajar. Okey, sekarang kita tengok. Adakah perkataan kata ganti nama diri huwa ini serasi dengan kata nama ataupun isim talibun ini? Jawapannya serasi, kerana huwa, kalau kita analisis dua ciri itu dari sudut jantina dan bilangan, huwa adalah untuk satu orang lelaki, manakala talibun ini pula adalah untuk satu orang lelaki. Okey, bagaimana kita tahu dia adalah satu orang lelaki untuk talibun ini? Okey, kita rujuk balik jadual. Okey, rujuk balik jadual yang ada di sini, dan ini pun kita sudah pelajari pada pelajaran yang lepaslah. Okey, kalau kita rujuk di sini, maka kita akan tengok tanda-tanda yang ada, okey, pada perkataan-perkataan itu. Okey, ini semua adalah tanda-tanda untuk mudzakkar muannas, untuk bilangan 1, 2 ataupun ramai. Okey, maka berdasarkan jadwal ini kita katakan huwa talibun, ayat huwa talibun yang pertama ini adalah gramatis, bermaksud dia adalah seorang pelajar lelaki. Untuk ayat yang kedua pula, kita tengok adakah subjek dan predikat ini serasi? Ya, betul. Kerana subjeknya adalah kata ganti nama diri hiya, bermaksud dia. Yang ini jika kita buat analisis, bilangannya adalah untuk seorang dan dia adalah perempuan. Talibatun, pelajar perempuan. Jika kita analisis, maka kita akan dapati talibatun ini adalah untuk satu orang perempuan. Okey, maka dengan ini kita boleh katakan hiya talibatun, subjek dan predikatnya adalah serasi. Serasi dari sudut bilangannya sama-sama satu dan jantinanya sama-sama perempuan. Dan begitulah juga untuk contoh ayat yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey, jadi kesemua ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang gramatis. Subjek dan predikatnya adalah serasi. Serasi dari sudut apa? Dari sudut bilangan dan dari sudut jantina. Jadi beginilah cara untuk kamu mengaplikasikan kata ganti nama diri yang ketiga menjadi ayat bahasa Arab yang gramatis. Okey. Sekarang kita lihat pula setiap contoh-contoh latihan pengukuhan yang lain. Okey, di sini latihan 5.5 kamu diminta untuk ubah seperti dalam contoh.
Okey, kita tengok contoh apa yang berlaku. So jika kita tengok contoh di sini, contoh yang pertama, Husainun tabibun. Apa maksudnya? Husain tabibun, doktor, doktor perubatan. Husain adalah seorang doktor lelaki. Okey, diubah menjadi Husain ini daripada kata nama khas, dia diubah menjadi kata ganti nama diri yang ketiga menjadi huwa. Apa maksud huwa? Dia. Berubahlah ayat menjadi dia seorang doktor lelaki. Okey. Dari sudut keserasian kita tengok. Adakah ayat ini gramatis? Adakah ayat itu gramatis? Ya, ayat ini gramatis kerana subjeknya iaitu huwa, dia, merujuk kepada satu orang lelaki. Manakala predikatnya tabibun, seorang doktor, merujuk kepada satu orang lelaki. Maka subjek dan predikat tersebut adalah serasi dari aspek jantina dan bilangan. Kemudian kita tengok pula contoh yang kedua ini. Aisyah, ini nama orang. Aisyah mumarridatun, seorang jururawat. Mumarridatun ni bermaksud jururawat. Okey. Mumarridatun adalah seorang jururawat. So ini jururawat. Jururawat. Okey. Diubah ayat ini menjadi hiya mumarridatun. Apa yang berubah? Daripada kata nama khusus, kata nama khas ini berubah menjadi kata ganti nama diri yang ketiga, hiya. Jadi hiya di sini bermaksud dia. Dia untuk satu orang perempuan. Okey, kita tengok pula adakah subjek dan predikat ini serasi. Serasi sebab mumarridatun itu merujuk kepada satu orang jururawat perempuan, satu orang perempuan juga. Jadi ini serasi. Maka ayat ini adalah gramatis. Jadi begitulah yang perlu kamu buat di dalam item soalan 1, 2 dan seterusnya. Okey? Jadi tolong siapkan latihan 5.5. Okey, ini sambungan latihan 5.5. Okey, seterusnya kita tengok pula latihan 5.6. Tuliskan kata ganti nama yang sesuai di tempat kosong. Okey, so ini kamu dibantu dengan kamus. Okey, kamus ringkas di sini untuk kamu jawab item-item yang ada di soalan inilah. Okey, jadi kamu cek mana perkataan, mana kata ganti nama yang sesuai di sini. Letakkan di mana? Di tempat kosong. Okey, di sini semua ni sampai bawah. Okey. Cek mana kata ganti nama yang sesuai, letakkan di situ. So macam mana kamu tahu adakah kata ganti nama itu sesuai ataupun tidak? Okey, cek keserasian antara subjek dan predikat. Serasi dari sudut apa? Dari sudut jantina dan dari sudut bilangan. Kalau serasi, dan itulah jawapan yang tepat. Okey, boleh faham? Okey, so bolehlah kamu semua siapkan latihan 5.6. Okey. Sekarang kita beralih kepada latihan 5.7. Okay. Dalam latihan 5.7 ini, kamu juga diminta untuk ubah seperti dalam contoh. So, contoh di sini dia beri Ahmad, ini nama orang, wa Faridun, dan Farid, nama orang, min Lubnan, daripada Lubnan. Okey. So, daripada ayat yang agak panjang ini diubah menjadi huma min Lubnan. Apa maksud huma? Dia berdua. Dia berdua. Okey. Ataupun mereka berdua lah, lebih tepat kan? Mereka berdua. Mereka berdua dari Lubnan, daripada Lubnan.
Okey, apa yang berubah daripada dua ayat ini? Berubah dari segi kata nama am ini dia berubah menjadi kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi kamu kena ubah apa yang sepatutnya lah. Okey, so kenapa digunakan kata ganti nama diri huma di sini? Kenapa? Sebab huma ini merujuk kepada dua orang lelaki dan kata nama khas yang ada di sebelah kanan ini merujuk kepada dua orang lelaki. Siapa nama dia? Ahmad dan juga Farid. So bila kita merujuk kepada dua orang lelaki itu memadai dengan kita menggunakan kata ganti nama diri yang ketiga huma. So begitulah yang perlu kamu lakukan untuk semua item-item latihan yang berbaki di dalam latihan 5.7 ini. Okey. Jadi tolong siapkan. Okey, ini adalah baki soalan-soalan latihan 5.7 tadi ya. Okey, sekarang kita beralih kepada latihan 5.8 pula. Okey, so latihan 5.8 ini apa yang dia minta? Jawab seperti dalam contoh dengan bantuan perkataan yang terdapat dalam kurungan. Okey, so semua jawapan ada di dalam kurungan. Pilih mana jawapan yang sesuai, letakkan di dalam tempat kosong ini. Okey. So basically dia mahu menguji kamu bagaimana kamu mengaplikasikan elemen keserasian. Serasi dari sudut apa? Dari sudut jantina dan dari sudut bilangan. Okey. Jadi tolong siapkan latihan ini ya. Okey, so ini contoh yang dia berikan lah. Berbentuk soalan, man huwa? Siapa dia? Siapa dia? So jawapannya huwa talibun. Dia seorang pelajar lelaki. So macam mana caranya adalah dia kaitkan dengan ini. Kemudian macam mana mau tentukan jawapan di sebelah kiri ni, dia rujuk huwa tu. Begitulah yang seterusnya. Okey. So tolong selesaikan latihan 5.8. Okey, untuk latihan 5.9 ini susun perkataan berikut menjadi satu ayat. Okey. So ini kamu boleh jawab sendirilah. Tengok balik video terjemahan perkataan yang sudah diberikan sebelum ini. Jadi tolong selesaikan juga latihan 5.9. Kemudian okey, ada lagi? Okey, so sampai di situ sajalah pembelajaran kita untuk elemen tata bahasa di dalam unit 5 bagi kursus Bahasa Arab tahap 1. Jadi itulah saja yang perlu kamu fahami tentang topik ad-dhamair al-munfasilah lil ghaib. Saya harap kamu semua memberikan sepenuh perhatian dan dapat menyiapkan semua tugasan pengukuhan dan dapat menyiapkan tugasan pengukuhan dan seterusnya kita akan bincangkan bersama di dalam pertemuan fizikal sekiranya terdapat apa-apa perkara yang tidak jelas dan tidak mungkin kurang difahami. Okay, so sekian itu daripada saya. Terima kasih atas perhatian. Kita jumpa di dalam kelas fizikal. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.